Selamat pagi dan kembali ke channel Cikgu Intan. Hari Ahad yang lalu telah menteri-menteri sudah mengumumkan PKP di sini sabaran PKPB akan dilanjutkan sehingga 6 Disember dan juga daripada Kementerian Pendidikan juga dah mengumumkan cuti kita akan tutup sekolah sehingga 18 Disember. Di mana semua kelas akan dijalankan secara atas talian. Jadi saya harap pelajar-pelajar bolehlah kamu ikuti kelas atas talian walaupun kamu tidak respon dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Sekurang-kurangnya latihan yang cikgu bagi di dalam video ini di bawah link description sana tu kamu boleh tekan masuk dan cuba buat latihan di dalam. Sekiranya bab kamu menghadapi masalah dengan apa yang cikgu terang dalam video ini, kamu boleh juga tinggalkan persoalan kamu di ruangan komen ataupun kamu boleh terus PM cikgu di grup WhatsApp ataupun Telegram untuk mendapatkan penerangan ataupun bimbingan yang lebih lanjut. Okey, jadi sepintas lalu hari ini kita akan masuk ke bab yang baru iaitu set. Dan sebelum kita mulakan kelas, kita akan tengok apa isi kandungan dalam topik ini yang kamu akan pelajari. Baik, kita tengok yang pertama isi kandungan untuk unit 2 set ini. Pertama, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan kepada set. Lepas itu pada kelas kedua, kita akan belajar mengenai apa itu gambar raja band, apa itu set semester, set pelengkap dan subset. Okey, kalau pelajar rasa banyak kandungan di dalam topik tersebut, jangan risau, cikgu akan letakkan semua pecahan masa di bawah ruangan description. Jadi pelajar hanya perlu terus tekan kepada bahagian yang nak belajar pada hari tersebut untuk tengok penerangan cikgu. Dan selepas kamu habiskan video tersebut, jawablah soalan yang cikgu sediakan untuk uji tahap penguasaan kamu. Jangan risau, maka itu cikgu tidak akan dadakan keluar. Cuma cikgu nak tahu setakat berapa banyak yang telah kamu menguasai sahaja. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang persilangan set. Dia lebih fokus sudah. Jadi topik dia akan lebih kecil. Jadi ini ada satu topik yang sangat singkat, persilangan set. Lepas itu kesatuan set. Mungkin tiga topik 4 ni mungkin cikgu akan gabungkan ataupun mungkin cikgu akan buat dalam video yang pendek supaya relax sikit lah pada minggu tersebut. Dan terakhir gabungan operasi set. Ini adalah topik yang lebih panjang sikit, jadi kita akan tengoklah masa nanti. Okey, jadi 5 topik subtopik dalam topik 2 ini yang kita akan belajar dalam sebenarnya dalam KSKB diperuntukkan 7 minggu, tetapi dalam sini saya rasa saya akan habiskan dalam 2 hingga 3 minggu. Jadi yang masa ekstra itu kamu bolehlah buat latihan. Dan latihan dalam nota cuba buat, yang tak faham boleh kamu snapshot gambar dan hantar kepada cikgu dan cikgu akan cuba menolong untuk membimbing kamu memahami topik tersebut. Okey? Tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada pengenalan kepada set, iaitu topik yang kita nak bincang pada hari ini. Okey, soalan yang paling kritikal iaitu kita mesti tanya diri sendiri, apakah itu set? Okay, berdasarkan definisi yang di dalam nota, set adalah merupakan himpunan objek-objek dengan ciri-ciri tertentu. Okey. Dan setiap objek dalam set itu kita sebut sebagai unsur. Jadi, apa lagi ni? Ada yang mungkin rasa pening kepala lagi. Jangan risau, kita tengok contoh. Okey. Contoh hari ini. Banyak gambar makanan dengan minuman kan? Jadi contoh ni adalah objek-objek kamu ataupun unsur set kamu. Dan sekarang kamu diminta untuk kumpulkan mereka ikut kategori. Ciri-ciri tertentu, maksudnya ada ciri yang sama antara mereka. Contohnya, cikgu minta kamu senaraikan unsur
minuman. Jadi di gambar ini kita ada 3 minuman kan? Yang teh tarik, kopi O dengan smoothie, strawberry smoothie. Betul tak? Okey, jadi ini adalah ini adalah kumpulan set pertama kamu. Lepas tu mungkin cikgu bagi tahu sekarang kumpulkan semua makanan yang ada nasi. Okey, jadi dalam gambar ada 3 jenis makanan yang ada nasi, iaitu nasi lemak, nasi ayam dengan kimbap. Okey? Dan sekiranya cikgu minta, okey, buat satu set lagi di mana dia merangkumi makanan makanan saja. Setakat makanan. Kalau makanan saja kita akan nampak buah-buahan tu kita boleh masukkan sebagai kategori makanan juga. Okey, jadi akan kita ada nasi lemak, nasi ayam, buah-buahan dan juga kimbap. 4 unsur ini dalam set yang baru kita. Dan inilah maksudnya set. Okey? Benda tu dikumpulkan ikut ciri-ciri tertentu. Okey? Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, bagaimana kita boleh takrifkan set? Sekarang kita ada idea sudah apa itu set, jadi kita nak tahu bagaimana kita boleh takrifkan mereka. Tadi cikgu hanya bagi contoh, kita buat latihan bagaimana kita nak kumpulkan mereka. Jadi sekarang bagaimana kita nak takrifkan mereka. Ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama, pemerihalan dan kedua, guna tata tanda set. Okey, kita tengok contoh mereka. Okey. Melalui pemerihalan, dia adalah guna secara ayat, dalam bentuk ayat. Jadi set nombor genap kurang daripada 10. Jadi kita boleh fikir. Kalau nombor genap ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tetapi ada satu had dia diberikan dalam soalan ini adalah dia mesti kurang daripada 10. Jadi kita tahu kita ada 2, 4, 6, 8. 4 unsur di sana. Okey, kita tengok contoh. Kalau kita guna tata tanda set, inilah yang kita akan masukkan. 0, 2, 4, 6, 8. Ada 5 di sini. Okey. Kita tengok satu contoh lagi. Set huruf vokal dalam perkataan matematik. Okey, ini adalah kita takrifkan set tersebut menggunakan cara pemerihalan. Kalau diminta kita tulis dalam bentuk tata tanda set, inilah jawapan kamu. Sebab daripada matematik, huruf vokal hanya ada terdiri daripada A, E dan I. Jadi inilah kita akan tulis dalam bentuk tata tanda set. Okey. Untuk uji kamu sama ada menguasai ataupun tidak, kamu boleh cuba latihan di dalam nota. Ataupun selepas kamu habiskan video ini, kamu boleh tengok cuba uji minda kamu di bahagian description box di bawah ya. Okey. Ahli matematik sebenarnya agak malas. Jadi banyak simbol dihasilkan untuk meringkaskan nota-nota yang banyak kita nak cuba huraikan. Jadi untuk simbol unsur pun kita ada simbol dia tersendiri, iaitu huruf ini, epsilon kita panggil. Dan cara kita tulis, okey, dia dalam bentuk yang bulat sikit. Lepas tu ada, dia macam E tetapi dia dalam bentuk yang bulat sikit. Dia okeylah, biasa E kan kita tulis tajam-tajam kan. Tapi yang epsilon ni dia dalam bentuk yang bulat sikit. Okey. Jadi ini adalah mewakili unsur. Contohnya dalam latihan kamu dia akan berikan kamu set A, dia merupakan nombor genap. Okey. Sebab kalau kita guna cara pemerihalan, kita akan guna satu ayat yang penuh. Tetapi kalau kita nak guna tata tanda, kita akan guna yang inilah, yang singkat saja, pendek saja. Okey, jadi soalan tanya, adakah 2 merupakan unsur dalam set A? Ya kan? Jadi kita akan jawab 2 adalah unsur set A. Nampak? Ayat yang sebenarnya dalam bahasa sangat panjang.
iaitu 2 merupakan unsur set A. Tetapi bagi ahli matematik, kita akan tulis 2 epsilon A. Singkat, yang membawa maksud yang panjang. Okey, jadi untuk kamu, bila kamu betul-betul menguasai matematik, sebenarnya benda yang susah tu, kalau kamu boleh ringkas kepada sebegitu mudah, kamu akan terus nampak terus informasi penting yang cuba disampaikan oleh soalan tersebut ataupun sesuatu situasi tersebut. Okey, soalan 2, dia tanya lagi. Adakah 7 merupakan unsur kepada set A? Bukan kan? Jadi senang saja, kita akan tulis simbol yang sama, I, tetapi kita nak menafikan dia, kita akan slashkan dia. Okey, kita akan katakan 7 bukan unsur A. Okey, nampak? Kalau dia menafikan, dia akan slashkan simbol dia. Kalau dia merupakan, dia tiada slash. Okey, ini cara kita gunakan simbol untuk kita ringkaskan informasi yang penting dalam soalan situasi-situasi yang penyelesaian masalah. Okey? Seterusnya, kita nak tengok mengenai bilangan unsur. Okey, kita akan tulis dalam bentuk N kurungan nama set. Okey, contohnya kalau ini set A, jadi dia akan N kurungan A. Kalau ini merupakan set B, dia akan adalah N kurungan B. Okey? Jadi N ini sebenarnya membawa maksud bilangan unsur. Tetapi kenapa dia bukan guna B, tapi dia guna N? Sebab ini adalah bahasa English. Okey, banyak simbol ini kita rujuk kepada bahasa English. Di mana semasa matematik ini berkembang pesat, disebarkan dan dipergunakan banyak tempat adalah semasa dengan bahasa English lagi. Okey, sebab tu kita guna simbol N, number. Okey, kita tengok contoh. Contohnya set X diberikan adalah 2, 4, 6, 7, 9. Okey, jadi kalau dia minta kamu cari bilangan unsur X, jadi bagaimana kita akan tunjukkan adalah kita akan tulis begini. N kurungan X. Okey, jadi maksudnya ini sekarang sedang minta bilangan unsur. Jadi kita akan kira bilangan unsur yang ada terdapat dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan kata bilangan unsur ini sama dengan 5. Ini juga cikgu sudah sediakan. Okey? Begitu saja. Senang saja kan? Okey, seterusnya kita akan tengok kesamaan set. Okey. Kesamaan set dengan kesatuan set adalah dua benda konsep ataupun dua konsep yang berlainan. Okey, jangan kamu keliru. Kesamaan set, kita tengok apa itu kesamaan set. Kesatuan set kita akan tengok di video lain yang pada kelas yang akan kita belajar mengenai kesatuan set. Okey, setiap unsur dalam set diberi untuk banding mesti sama. Nampak tak? Cikgu sudah highlightkan lagi. Okey, dia mesti sama. Okey, tanpa kira susunan unsur. Selagi ada, boleh. Walaupun dia rombak sudah dia punya susunan. Okey, contohnya faktor set P adalah faktor 12. Set Q adalah 2, 3, 4. Jadi faktor 12, untuk senangkan kita buat perbandingan, kita senaraikan unsur bagi set P. Iaitu faktor 12. Kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, ini adalah. Dan kita tengok. Ada 2, 3, 4 kan? Betul tak? Ada 2, 3, 4 kan? Jadi adakah P merupakan set yang sama dengan Q? Jawapannya tidak. Okey. Dia tidak sama sebab ada unsur yang lain. Contohnya yang satu, 6 dengan 12. 3 ni wujud di set P tetapi tidak wujud di set Q. Maka mereka ada perbezaan. Okey. Now, apa maksudnya tanpa kira susunan unsur adalah
contohnya kita set P ni, contohnya kalau kita ada satu, cikgu susun dengan cantik sudah kan. Mungkin Q ni dia bagi dalam bentuk yang suka hati dia letak 2, 3, 4. Okey, ada 12, ada 1, ada 6. Okey. Sekarang 1, 6, 12 ada juga wujud di sini sudah, dan susunan mereka tidak sama dengan P. Tetapi setiap unsur di P wujud di Q. Barulah situasi ini kita katakan. Okey, cikgu jangan tak nak bagi nama Q lah. Kita namakan dia sebagai R. Supaya kamu tak keliru nanti. Okey, jadi R ini adalah set yang baru dan kita bandingkan set P dengan set R, dan kita boleh ambil buat satu kesimpulan, iaitu P adalah set yang sama dengan set R. P sama dengan R. Okey, ini yang dibawakan dalam maksud kesamaan set, sama tanpa kira susunan unsur. Okey, harap penjelasan ini adalah jelas, dan kita tengok nota yang seterusnya. Habis. Okey, jadi bagi pelajar kelas hari ini setakat ini saja. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan share video ini kepada rakan-rakan kamu yang lain. Bukakan loceng supaya video yang cikgu upload nanti kamu boleh dapat notis pada waktu yang cikgu upload. Dan juga sekiranya ada adik-beradik yang kamu di rumah sana yang mengalami masalah belajar, sukar dapat internet, masa cikgu buat kelas dia dapat hadir, ataupun cikgu buat kelas dia tidak faham, tidak dapat ikut. Okey, jangan risau. Kita ada tim yang sangat kuat sekarang, iaitu Akademi YouTuber yang sedang memberikan tuition secara percuma di YouTube. Kamu boleh mengikuti pada masa live ataupun kamu boleh tengok balik video yang telah kami buat. Okey? Dan kita akan tengok jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Cikgu akan upload video untuk bahagian part kedua untuk topik set 2. Dan jumpa nanti hari Khamis. Jumpa lagi. Bye-bye.